Muka surat 12 ni. Bagi 17 daripada bawah ke atas. Muka surat 12 ni. 12 bagi 17 bawah ke atas. Dia kata bermula martabat mahabbah itu lima perkara. Bermula martabat mahabbah itu lima bagai, lima jenis. Dia letak kita ni dia bila martabat mahabbah. Kau rasa ni? Bukan ni. Bukan. Tak ada mana. Tak rumah kita. Kalau lebih. Bermula martabat mahabbah. Martabat mahabbah, martabat kasih itu lima bagai, lima jenis. Jadi martabat mahabbah ni martabat tinggi. Dia kita bila lima bagai semuanya, lima jenis. Pertama, safwah. Safwah. Pertama, martabat mahabbah safwah. Yang ke huruf bawah depan tu, safwah. Dan keduanya, khallah. Khallah ni mana kasih. Martabat khallah, martabat kasih. Dan ketiga, kurbah. Mahabbah dengan mana kurbah. Dan keempat, nikmat. Dan kelima, mahabbah. Itu dia. Ada lima martabat, lima pangkat, lima jenis dalam mahabbah ni. Pertamanya, martabat safwah. Yang kedua, khallah. Yang ketiga, kurbatun. Yang keempat, nikmatun. Dan kelima, mahabbatun. Yang lima tu. Baik. Maka safwah itu bagi Nabi Adam AS, mahabbah dengan safwah ni Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam untuk kita. Baik. Jadi martabat mahabbah safwah, martabat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam AS. Ya. Bahawasanya Allah Ta'ala istafa memilih atau astafa memilih akan Nabi Adam. Allah Ta'ala pilih Nabi Adam sebagai Rasul Khalifah di bumi. Maka Allah Ta'ala bagi martabat Nabi Adam kita ni martabat safwah. Dan sebab Allah Ta'ala pilih Nabi Adam menjadi Khalifah atas muka bumi tu. Dan khallah dalam martabat mahabbah khallah adalah ia khallah ni bagi Nabi Ibrahim AS. Martabat khallah Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana surah tersebut oleh Quran terkata wattakhadallahu Ibrahim khalila. Itu syahid ianya. Yang mengatakan Allah Ta'ala bagi pangkat martabat khallah kepada Nabi Ibrahim. Dalilnya kita kata wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu dan telah memilih menjadi Allah Ta'ala Ibrahim akan Nabi Ibrahim khalilan kekasih. Dan kurbah itu
dan mahabbah qurbah bagi Musa alaihi salam. Bagi Nabi Musa alaihi salam. Dalilnya dia kata wa qarrabnahu najiya. Dan nikmat itu dan murtabat nikmat itu bagi Nabi Isa alaihissalam. Saya bagi murtabat mahabbah dan nikmat bagi Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia kata uzkur nikmati alaika. Uzkur nikmati alaika, ingat olehmu, sebut olehmu nikmati akan nikmatku dan alaika atas engkau. Dan mahabbah mana martabat mahabbah bagi Mustafa, bagi Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi martabat mahabbah, martabat paling tinggi sekali Allah bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mustafa tu kerana Nabi kita ni dua nama masuk di langit, dua nama masuk di bumi ini. Nama yang masuk di bumi ialah Muhammad dan Mustafa. Nama yang masuk di langit Ahmad dan Mukhtar. Di Nabi kita ni nama dianya ada 200 nama semua. Maka dua nama masuk di bumi dan dua nama masuk di langit. Mustafa ni satu nama yang masuk di bumi ini. Mustafa dan Muhammad. Adapun masuk di langit Ahmad dan Mukhtar. Baik. Dari mana yang mengatakan Allah Ta'ala bagi mahabbah martabat mahabbah kan Nabi kita ni, kata kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul kata limu ya Rasulullah, in kuntum tuhibbuna, jika kamu kasih akan Allah, fattabi'uni, maka ikut limu akan daku, yuhibbukumullah, pasti Allah telah kasih pada kamu. Itu martabat mahabbah. Baik. Ya. Bermula makhluk itu 7 bagai. Itu jenis makhluk ni. Bermula makhluk itu 7 bagai, 7 jenis. Ataupun 7 aliran. Orang lain kata 7 aliran. 7 passing. 7 bagai jenis. Mana dia pertama mengikut akan hawanya. Satu golongan makhluk mengikutkan hawanya. Siapa dia? Dan iaitu makhluk yang ikut hawa ni, Bal'am bin Ba'ura. Maka iaitu Bal'am dipusakakan Qat'iyah. Qat'iyah ni putus daripada rahmat Ta'ala. Maka adalah ia Bal'am, seumpama Bal'am ni umpama anjing. Panjang cerita dia dah, kita mulalah. Itu nak satu jenis manusia ni ialah mengikut hawa dia. Hawa ni angin lah. Angin dia. Kemana dia nak situ tu. Itu hawa. Baik. Kedua, mengikut akan nafsunya. Golongan kedua, manusia yang ikut nafsu dia. Nafsu yang menarik pada kejahatan dan nafsu yang menarik pada kebaikan. Jadi ada golongan manusia ni yang ikut nafsu. Siapa dia sini? Kedua, mengikut akan nafsunya, umpamanya. Iaitu makhluk yang ikut nafsu ni. Qabil. Qabil anak bagi Tok Adam kita dan Habil. Iaitu Qabil mengikut ia akan nafsunya. Dia turut nafsu dia. Dia turut nafsu jahat dia. Dibunuh akan saudaranya Habil. Panjang cerita dah.
Kau cerita juga. Kita dengar je banyak lah. Semula lah. Nafsu mana tu? Kerana nak pada Pak Comel tu lah. Nafsu dia nak Pak Comel situ ya. Baik. Dibunuh akan saudaranya yang Habib. Maka dipusakakan menyesal tak medal seperti itu. Dengan sebab dia bunuh Habib saudara dia, maka dipusakakan menyesal. Dipusaka diwarisi akan menyesal. Maka berbagai-bagai ia dia orang menyesal. Maka berbagai-bagai ia Qabil ini daripada orang yang menyesal lah. Maka masuklah Qabil ini daripada berbagai-bagai orang yang menyesal. Ketiga, mengikut syaitan. Ketiga, mengikut syaitan. Ketiga, golongan manusia, makhluk, dia turut syaitan. Siapa dia sini? Siapa dia makhluk yang turut syaitan ni? Kata maka tiada mengikut mereka itu makhluk akan dia ke syaitan. Melainkan suatu purkah, satu puak daripada orang mukmin ni. Jadi hak turut syaitan ni ada satu puak, satu bagai daripada orang mukmin, dia turut syaitan situ ya. Baik, bila turut syaitan, maka dipusaka akan neraka lah. Bila ada segelintir manusia ni, makhluk yang turut syaitan, maka natijahnya, ujung jatuhnya, dipusakakan neraka lah. Walhamdulillah. Keempat, mengikut syahwatnya. Hawa, nafsu, syahwat ni. Dia rekat belakang situ tu. Jadi syahwat-syahwat ni ikut selera dia panggil. Syahwat-syahwat ni ikut selera dia. Itu syahwat dia panggil. Pada kata sini, siapa turut syahwat ni? Golongan manusia ke golongan mana ke yang turut syahwat ni? Kata selera dia sini, kata kita ni, keempat mengikut manusia lah. Manusia atau makhluk yang mengikut syahwatnya. Seperti firmannya. Seperti firmannya Ta'ala, wattaba'un syahawati, mengikut mereka akan syahwat, akan selera mereka itu. Bila turut selera dia, ikut keinginan dia, maka dipusaka sia-sia lah. Bila turut keinginan dia, turut selera dia, maka dipusaka sia-sia lah hidup dia. Ya. Dan kelima, mengikut Fir'aun. Ada segelintir manusia, makhluk, yang turut Fir'aun. Siapa dia sini? Apa kesan natijah orang yang ikut Fir'aun ni? Kesombongan lah mengaku dia Tuhan situ tu. Apa yang dipusakai bagi orang turut Fir'aun ni? Mengikut Fir'aun. Maka dipusakakan tenggelam dan dunia dan terbakar di akhirat. Jadi orang yang turut Fir'aun atas kesombongan dan mengaku itu sesat tauhid, maka orang ini dipusakakan tenggelam dari laut, di dunia dan terbakar di akhirat. Atas dunia binasa, akhirat binasa juga situ tu. Keenam, mengikut makhluk. Ada segelintir manusia ni yang turut makhluk. Mana natijah dia? Keenam, mengikut makhluk
Seperti firman Ta'ala, kata tabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u. Ni berat ni. Ada segelintir manusia, makhluk yang turut makhluk juga. Dalilnya tabarra allazina tubi'u. Ketika melepaskan diri. Allazina tubi'u, mereka yang diikut, minal ladzina taba'u, mereka yang mengikutnya. Esok-esok orang yang terturut dan salah, dia tak mengaku dah kita turut dia situ dia. Ini dalil ni. Dalilnya tabarra allazina tubi'u. Ketika tabarra allazina tubi'u, melepas diri mereka yang diturut. Pemimpin lah terturut dia tu. Salah tu. Dia balik ke esok, dia akan melepas diri. Dia kata tabarra allazina tubi'u. Ketika tabarra allazina tubi'u, melepaskan diri oleh mereka yang diikut, minal ladzina taba'u, daripada mereka yang mengikutnya. Itu satu golongan. Jadi bila orang terturut makhluk ni, natijah dia ni kata sini, maka dipusakakan mereka tu menyesal lah. Esok orang yang turut manusia ni, orang yang turut manusia betul tadi, akan menyesal pada esoknya. Bila menyesal di akhirat, nak balik alih ke dunia di situ dia. Maka lebih ingatlah. Baik. Ketujuh, mengikut Rasul. Ini molek sekali ni. Ketujuh, manusia atau makhluk mengikut Rasul. Bila kita semua turut Rasul, turut sunnah Nabi, turut Rasul, maka dipusakakan kasih. Dipusakakan kasih. Dipusaka untuk bagi pusaka kita kasih. Dapat kasih pada Ta'ala. Dari mana orang itu Rasul ni akan dipusakakan kasih. Dalilnya dia kata, fattabi'uni yubibkumullah. Fattabi'uni, maka ikut oleh makan daku. Ikut oleh makan daku Rasul, yubibkumullah, pasti Allah kasih pada kamu. Itu dalil dia. Jadi tujuh golongan manusia sini, tujuh golongan makhluk, tujuh bagai jenis makhluk. Dia bila sini, hak sama sekali, ia turut Rasul itu ya. Maka dikata orang bagi Maryam binti Imran, mak bagi Nabi Isa ni. Orang tanya dia lah. Orang tanya Siti Maryam, ibu bagi Nabi Isa ni, apa soalan dia nya? Maka dikata orang bagi Maryam binti Imran. Orang tanya, kerana apa tidak engkau berkahwin? Orang tanya dia, wahai Siti Maryam, sebab apa kamu tak berkahwin? Maka katanya, jawabnya Siti Maryam, kerana lidahku masyhur dengan zikrillah Ta'ala. Aku tak berkahwin ni kerana lidah aku sibuk dengan zikir Tuhan. Comel jawab tidak. Aku tak berkahwin, aku tak bersuami, dengan sebab lidah aku ni sibuk zikir Tuhan. Lidah aku sibuk dengan zikir Ta'ala. Dan segala anggotaku dengan khidmatnya khidmat Ta'ala. Anggota aku pun sibuk khidmat Tuhan situnya. Lidah aku sibuk dengan zikir, anggota aku sibuk khidmat Ta'ala. Dan hati yang kasih akan Ta'ala. Dan hati aku duk sibuk dengan kasih Tuhan. Jadi bila lidah, anggota hati sibuk ingat tu belaka, tak terintah nak kahwin situnya. Tak terintah nak berkahwin dengan sebab lidah, anggota zahir dan hati dia sibuk dia tu yang sama situ dia. Anggota pun sibuk khidmat Allah Ta'ala, lidah pun dia zikir Ta'ala, hati pun dia ingat Tuhan juga. Tak ditah lain situ.
Maka jikalau ada aku berkahwin, jawab lagi ni. Maka jikalau ada aku berkahwin, nescaya bimbang lidahku dengan berkata-kata dengan suami. Kalau aku berkahwin, sibuklah lidahku duk kecek suami aku. Duk layar dia. Duk kecek dengan dia situ. Itu dia. Maka jikalau ada aku berkahwin, nescaya pasti bimbang sibuk lidahku dengan berkata-kata dengan suami tu. Kalau aku berkahwin, tentu sibuk kecek suami tadi. Itu dia. Dan anggota tu. Dan anggota berita tu. Dan anggotaku, bukan anggota kota dah, berita tu. Yang anggota aku situ. Di kunta tu. Dan anggotaku dengan khidmat baginya. Takdirnya dan sibuk anggotaku dengan khidmat bagi suami. Bila aku berkahwin, lidah aku ni sibuk kecek dengan dia. Dan anggota aku ni sibuk khidmat dia situ. Dan hati aku dengan kasihkan dia ke suami. Bila aku berkahwin, sibuklah hati aku dikasih ke dia situ. Maka sebenarnya, kita jawab lagi ni. Maka sebenarnya, memberi orang tanda anak dengan ketiadaan laki suami tu. Bukan lagi tak, laki suami tu. Jadi kata, sistem yang kata kepada orang yang nanya dia, sungguh orang tanda rezeki pada aku ni anak tanpa suami. Apa bapak tu. Bukan lagi tu, laki dan suami. Maka sungguhnya sebenarnya memberi Allah Ta'ala anak dengan tiada laki suami. Itu Isa. Allah Ta'ala bagi rezeki pada aku ni anak tanpa bapa dan Nabi Isa tu. Dan rezeki dengan tiada rezeki dengan tiada patut Ibn Sabah. Dan Allah Ta'ala bagi rezeki aku dengan tidak Sabah. Dengan tak suka-suka. Patut tu mana menasabah tetap suka. Dari Siti Mariam jawab pada orang nanya dia, Allah Ta'ala bagi pada aku ni rezeki tanpa suka-suka dapat situnya. Lagu mana? Tiap-tiap setiap kali masuk atasnya Siti Mariam oleh Zakaria akan mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk oleh mihrab dia dari bilik Siti Mariam, maka didapatnya Zakaria rezeki, makannya rezeki bagi Siti Mariam tadi. Tengok tadi. Itu Allah kurnia apa Siti Mariam tu. Bagi anak tanpa suami, bapak situ tu. Dan Allah bagi rezeki yang tak dikira situ ya. Macam kali Nabi Zakaria masuk dalam mihrab dia, didapati ada makannya situ, rezeki situ tu. Habis. Hikayatun. Ayah hikayatun satu cerita. Daripada Abi Abdillah. Kata Abu Abdullah. Adalah aku mujawid di Mekah. Mujawid ni berjiran duduk di Mekah lah. Adalah aku mujawid di Mekah. Mana duduk di Mekah. Berjiran di Mekah. Maka datang akan daku buat dia tu. Dia tu buat. Ekor dia tu. Kata Abu Abdillah. Adalah aku mujawid. Mujawid ni mana berjiran, berhampiran di Mekah. Duduk Mekah lah. Maka datang akan daku seorang muda. Bila aku ni mujawid duduk di Mekah, maka datanglah seorang muda pada aku. Maka berkata ia seorang muda tu, wahai Ustaz, apabila ada daripada pekerjaanku sesuatu, kata orang muda pada Abu Abdillah ni, kata apabila ada daripada pekerjaanku sesuatu,
apa sesuatu yang ni mati. Mana bila aku mati. Sampai masa aku mati. Kita. Apabila ada daripada pekerjaanku sesuatu yang ni mati. Mana bila aku mati. Kita. Maka engkau perintahkan dia. Perintah uruskan mati aku ni. Tengok dia. Seorang muda royak kepada Abi Amrullah ni. Bila aku mati sampai kerja aku sampai masa mati aku, maka mutul uruslah jenazah aku ni. Itu perintah dia panggil. Maka engkau perintahkan dia jenazah aku lah. Mana engkau uruskan jenazah aku ni. Maka tak lalu beberapa hari. Datang seorang lelaki. Bila lalu beberapa hari, datang seorang lelaki lain. Maka tak lalu beberapa hari. Datang seorang lelaki. Maka berkata ia lelaki itu. Wahai Ustaz, orang muda itu sudah mati. Tengok ni. Bila lalu beberapa hari, mari seorang muda lain cerita kepada Abi Amrillah bahawa seorang muda tadi mati dah. Maka berdiriku aku sini Abu Abdullah. Maka berdiri aku dan lalu aku kepadanya. Lalu ni pergilah. Maka berdiri aku dan lalu aku kepadanya, pergi padanya pada jenazah tadi. Dan aku mandikan dia mayat tu. Aku mandikan dia mayat. Baik. Dan berkandak bahawa aku bungkus dalam kapalnya. Dia sudah mandi, nak kapal lah, nak buku lah. Nak kapal mayat tu. Bila Abi Abdullah ni, nak kapal mayat laki-laki tadi, laki-laki muda tu, maka membukakan ia laki-laki mati tu, akan dua matanya. Celak mata dia. Tengok ni. Bila Abi Muhammad tu nak kapal mayat orang muda seurus jenazah dia tadi, bila nak kapal, maka membukakan ia akan dua mata dia, buka mata dia, celak. Maka tertawa ia, senyumlah. Maka tertawa ia pada mukaku. Jadi mana bila nak kapal tadi, tak, laki-laki yang mati tu tak buka mata, senyum dia. Atas muka, pada muka tu depan dia lah. Maka tertawa ia laki-laki muda mati tu pada mukaku. Bila gitu, maka berkata aku, adakah hidup atau mati? Adakah kamu hidup ke mati ni? Adakah kamu hidup ke mati? Maka berkata ia laki-laki itu, wahai Ustaz, tidakkah engkau ketahui bahawasanya orang yang muhibbin, orang yang kasih Tuhan ni, tidak mati. Hanya berpindah kekasih kepada kekasih jua. Berpindah alam dia panggil situ ya. Seperti firman Ta'ala, iza da'akum lima yuhikum. Itu dalil dia. Itulah. Allahu Akbar. Itu kelebihan. Adalah kelebihan dia situ tu. Dapat pangkat dapat muhibbin. Dapat kasih Tuhan. Inilah kelakuan dia. Dapat nikmat situ. Baik. Hikayatun. Ayat hikayatun. Bahawa seorang lelaki membeli seorang sahaya. Cerita pula ni. Cerita mengenai sifat mahabbah hamba Ta'ala ni. Seorang lelaki membeli seorang sahaya. Ada seorang lelaki membeli seorang sahaya. Maka berkata sahayanya, semasa seorang lelaki dia beli sahaya. Bila berpindah milik, kata sahaya ketuk mulut dia tu. Kata kan,
Wahai penghuluku, bahawasanya adalah bagiku sertamu 3 syarat. Aku minta denganmu ni 3 syarat lah. Ada membeli aku sebagai hamba-mu ni, aku minta denganmu 3 syarat. Itu dia. Kata hamba tu. Kata hamba Ketuk Menghulu tadi, bila Ketuk Menghulu tu beli dia berkata lah, Ketuk Menghulu, aku minta denganmu 3 syarat. Itu dia. Mana dia? Syarat pertama, ni. Hamba tu minta dengan Ketuk Menghulu dia ni 3 syarat. Syarat pertama, bahawa jangan engkau tegahkan daku daripada sembahyang fardu. Mu dia tegur aku sembahyang fardu, kalau masuk waktunya. Tengok sini. Jaga mata lah. Tengok ni. Minta untuk ngulu dia tu. Minta untuk ngulu, syarat pertamanya, mu dia tegur aku sembahyang fardu, belum masuk waktu. Kita setengah jabat tu, dan nak sembahyang waktu marah. Yang kita curi masa. Itu dia. Okeylah. Tengok sini. Marah semaya masuk waktu tu. Masa luar lagi dia kata. Tengok ni. Yang ni minta ni. Minta dengan Tok Menghulu syarat pertama. Syarat pertamanya, jangan bertegur aku semaya fardu, dah masuk waktu. Gitu. Pertama, jangan kau tegakkan daku daripada sembahyang fardu, dah masuk waktunya. Pertama. Suruhkan aku pada siang hari, apa kehendakmu? Assalamualaikum lah. Aku minta syarat kedua, aku minta kamu waktu siang hari musuh dan surga apa pun. Gitu. Syarat yang kedua, engkau suruh akan daku pada siang hari apa kehendakmu lah. Siang hari ni ikut menuju surga apa aku buat belakang, aku tu belakang. Dan jangan kau bimbangkan aku suatu di malam. Mu jangan bimbangkan aku, mu jangan sekir aku, suruh aku kerja sedikit pun tu malam. Siang hari aku nak. Aku minta musuh aku kerja ni siang hari saja ikut apa suruh. Waktu malam jangan ganggu aku. Gitu. Dan yang kau bimbangkan aku suatu di malam. Itu syarat kedua. Dan ketiga, syarat ketiga, bahawa kau beri bagiku tempat pada rumah kau yang tidak masuk padanya seorang yang lain daripada aku. Yang ketiganya aku minta mu ni bagi satu bilik pada aku, biar orang tak masuk di bilik aku tu. Macam ni syarat dia tak? Syarat pertama, dia minta supaya jangan lari aku supaya fardu bila masuk waktu. Syarat kedua, musuhlah apa saya kerja waktu siang hari, dia ganggu aku tu malam. Yang tiga, aku minta kamu satu bilik. Bilik tu pula, jangan seorang masuk selain aku di situ. Tiga syarat tu. Ketiga, bahawa engkau beri bagiku tempat pada rumah engkau yang tak masuk padanya punya rumah tu seorang lain pada aku. Ini minta bilik lah. Minta sebutir bilik ataupun ruang yang tidak seorang pun masuk menyangka aku lah. Tiga syarat tu. Baik, bila gitu, maka berkata laki-laki itu dia tu. Segala syarat itu sekiranya aku terimalah. Semua syarat itu aku terima belakang lah. Berarti tiga syarat yang multad tadi, aku terima belakang Ketuk Menghulu dia. Kemudian katanya kata Ketuk Menghulu tu. Kemudian katanya penghulu dia tu. Kata apa? Kemudian katanya dengan penghulu kepada hamba dia, tilik olehmu
dalam rumahku, pilihlah. Tidak lebih perhati olehmu, pilih olehmu di dalam rumahku pada yang kau suka. Pilihlah, tengok mana bilik rumahku yang suka, ambil lah. Dia. Mana Tok Mulawi tawaran dia, kamu tengok bilik rumahku ni, mana kamu kena ambil lah. Maka berkeliling ia hamba tu, padanya pada rumah Tok Ngulu tu. Dia pusing rumah tadi, maka didapatnya rumah roboh, satu rumah roboh. Rumah ni mana bilik ataupun bangunan yang roboh. Maka didapatnya hamba. Dia pusing dia keliling rumah tadi, jumpa dengan sebuah rumah yang roboh, bilik roboh lah. Baik. Bila dia tengok satu bilik roboh tadi, maka kata saya itu, inilah yang kepilih. Kena ni lah. Tengoklah. Tengok orang hebat dengan Allah Ta'ala. Kita tak sesuai meroboh kita. Dia pilih roboh daripada hak molek tu. Pada belakang lagi, bilik orang molek-molek tu. Saya pilih hak roboh, hak utut tu. Kat sini. Maka kata saya itu, inilah yang aku pilih, hak roboh ni. Maka berkata penghulu, wahai gulam, Tok Guru pun orang baik juga. Ujung juga sini ni. Maka berkata penghulunya, wahai gulam, wahai hamba, engkau pilih rumah yang roboh. Lagi kharab runtuhlah. Mau pilih rumah ni. Mau pilih rumah bilik hak roboh. Kata gulam hamba tu, hei tuanku. Hei tuanku, bila berkata, mau pilih, hei gulam, hei hamba, hei budak, mau pilih rumah roboh ni. Kata gulam tadi, hamba tu, wahai tuanku, tidak engkau ketahui bahawa rumah yang kharab itu, mu tak tahu rumah roboh ni adalah bagiku serta Tuhanku. Mu tak tahu rumah roboh ni dah aku serta Tuhanku. Nak ibadat aku lah. Dekat sini. Tinggi dah ilmu orang tu. Bos, hei Tuhanku, tiada engkau ketahui, mu tak tahu bahawasanya rumah yang kharab itu, rumah roboh ni adalah bagiku serta Tuhanku. Seperti kebun. Mu tak tahu, hei Tuhanku, mu tahu aku rumah roboh ni bagi aku seperti kebun dah. Kata hamba dia tu, hei Tuhanku, mu tak tahu bahawasanya rumah roboh ni aku seperti kebun dah. Itu dia. Katanya, maka adalah saya itu, baik. Ada kitab tu. Tidak engkau ketahui bahawasanya rumah yang kharab itu, rumah yang runtuh ini, adalah bagiku Tuhanku seperti kebun. Kata hamba tu. Gitu. Jadi hamba tu kata, hei Tuhanku, mu tak tahu bahawasanya aku Tuhanku ni, dari hak roboh ni apa kebun dah. Gitu. Maka adalah saya itu duduk berkhidmat akan penghulunya pada siang sehari-hari. Ambo ni bila dapat syarat lagu tadi, ambo tadi pun khidmat lah untuk dia siang-hari. Siang hari ni khidmat sungguh. Itu dia. Maka adalah saya itu duduk berkhidmat akan penghulunya pada siang sehari-hari. Mana sehari sutuk khidmat untuk penghulu dia. Dan mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala semalam-malam. Siang hari, pagi hari, khidmat untuk penghulu. Pagi malam, khidmat Allah Ta'ala. Baik, macam tu. Ini kelebihan dia.
Malam khidmat wa ta'ala, ibadat Tuhan. Siari khidmat untuk ngulu. Baik. Maka muafakat satu malam, tengok ni. Tak suka-suka lah. Bila gitu, bila lama masa lah. Lama masa, hamba ni duk khidmat untuk ngulu. Tiba-tiba dia kata sini, maka muafakat kebetulan. Maka muafakat kebetulan satu malam, bagi penghulu membuat minuman dan permainan. Itu dia. Muafakat satu malam, kebetulan satu malam, untuk ngulu dia ni, dia buat satu jamuan dan permainan. Baik. Himpunkan orang padanya. Itu panggilah ramai-ramai. Jemput ramai pada permainan dan minum tadi. Menjemput untuk makan minum lah. Baik. Maka tak ada sekira setengah malam. Bila sampai setengah malam dah. Bila ramai duduk kumpul, duduk jamu makan dan sebagainya. Bila masuk separuh malam, maka tak ada sekira setengah malam dan bercerai segala sahabatnya kena balik dah. Bila masuk setengah malam, maka sahabat-sahabat bagi Tok Ngulu ni surai balik belakang masing-masing. Berdiri penghulunya, bangun penghulu dia, berdiri penghulunya berkeliling dalam kampungnya. Keliling dalam kampung dia lah. Tok Ngulu dia kaya, buahlah kebun dia tu. Sudah jamu orang makan, sahabat balik belakang, dia pun pusing ke kebun dia tu. Di kampung dia tu. Maka sampai ia penghulu ke tempat saya itu. Bila dia pusing dia, sampai ke tempat bangunan atau rumah utuh, tempat hamba duduk ibadat lah. Maka sampai ia ke tempat saya itu. Maka tiba-tiba padanya not, tiba-tiba tak suka-suka. Rumah yang hamba duduk tadi buat ibadat tu, rumah rubuh tadi ada not cahaya. Cerah. Dan saya itu dalam sujud. Hamba tu sujud. Tak lampu sekali. Not yang terbagi pada hamba tadi lah. Tok Ngulu nampak hamba dia ni duduk dalam cahaya, duduk sujud kepada Ta'ala. Dan atas kepalanya pada hamba konde pita. Daripada nur tergantung pada langit. Begitulah biasa. Pita yang tergantung langit. Cerah macam gitu. Dan saya itu munajat ia. Ya hamba akan Tuhannya. Hamba itu munajat. Nampak hamba duduk sujud. Lepas tu lampu besar, cahaya terang duduk menyuluh pada hamba tadi. Duduk munajat kepada Ta'ala. Dan tadaruk ia dan merendah diri Tuhan. Dan berkata ia hamba, ada ni munajat ni. Apa dia kata? Hei Tuhanku, telah engkau wajib ke atasku hak penghuluku. Mana dia munajat Tuhan, dia kata, hei Tuhanku, engkau wajib ke atasku hak penghulu. Menasiari engkau wajibkan aku nak khidmat penghulu aku. Dan berkhidmat akan dia. Hak siari engkau wajib pada aku khidmat penghulu aku. Maka aku berkhidmat pada syahari, khidmat penghulu. Dan jika tiada demikian itu, tiada aku bimbangkan pada malam dan siangku, melainkan khidmat akan dikau. Kau tidak dengan sebab diperwajibkan aku khidmat penghulu aku, maka pasti aku khidmat pada siang malam. Tapi dengan sebab engkau perwajib aku khidmat penghulu aku sehari, maka waktu malam ni lah aku khidmat padamu. Ini bahasa dia tu. Dan jika tiada yang demikian itu, demikian mana? Demikian wajib khidmat penghulu sehari, tidak aku bimbang kepada malamku,
dan siangku, melainkan dengan khidmat akan dikau. Maknanya kalau tidak wajib atas khidmat tu siang hari, pasti aku khidmat padamu siang malam itu. Waktu siang aku khidmat padamu, malam padamu juga situnya. Kata hamba tadi. Maka uzur olehmu akan daku. Maka maaf olehmu akan daku, wahai Tuhanku. Itu dia. Dia minta Allah Ta'ala uzur maaf ke dia, sebab terdapat khidmat tu siang hari tu. Tengok tu. Lebih Allah Ta'ala tu dia rasa salah. Dia rasa salah, tak khidmat tu siang hari tu. Maka minta ampun Allah Ta'ala, minta maaf akan kesalahan dia terdapat khidmat tu siang hari, yang sebab khidmat manusia tu. Maka uzur olehmu akan daku, wahai Tuhanku. Dan penghulunya itu, menilik kepadanya. Tu dulu ada, dia tengok dia situ. Dan penghulunya, menilik kepadanya hingga keluar fajar. Ambo tu, Tok Murid dia pun cacat kelih dia. Pakai fajar, pakai subuh. Tu dia. Dan terangkat konde pita tadi. Lapu yang pita yang menerangkan hamba duduk sujud tu tadi. Waktu fajar terangkat pita tu. Dan kembali atap rumahnya roboh. Kembali semula roboh atap tu. Dan kembali atap rumahnya roboh seperti sedianya. Baik. Habis tu. Maka datang penghulunya kepada isterinya. Sudah tu suami dia Atuk Ngulu ni pun kembalilah jumpa dengan suami isteri dia. Maka datang penghulunya kepada isterinya, mengkhabarkan dia isteri dengan demikian kisah tadi. Lepas tu Atuk Ngulu ni pun jumpa dengan isteri dia, khabar cerita kepada isteri dia mengenai kisah hamba dia ni. Maka tak kala adalah malam, sujudnya dan kondi atas kepalanya, dan ia adalah yang keduanya. Betul juga kita lagi dah. Maka datang penghulunya kepada isterinya, mengkhabarkan dia dengan demikian itu. Kata. Maka tak kala adalah malam, sujudnya dan kondi atas kepalanya, dan ia adalah yang keduanya, mengambil dia angkatan isterinya. Jadi malam kedua lah. Malam kedua tu, suami dia pun ajak bini dia, kita tengok keluarga hamba ibadat. Gitu nak. Dan datang ia kepada pintunya. Maka tiba-tiba saya itu dalam munajatnya. Bila kedua-dua lelaki bini tadi, hamba untuk Ngulu dari isteri dia, sampai ke pintu tempat hamba tu munajat. Sampai pintu tu, maka tiba-tiba saya duduk munajat tu. Bila suami Tok Ngulu isteri dia sampai ke tempat ataupun rumah yang roboh, tempat ibadat tadi, ketika tu Tok Ngulu dan isteri dia tengok hamba ni munajat Tuhan. Maka berhenti keduanya kedua suami isteri itu pada pintunya. Pintu hamba duduk ibadat. Maka menilik keduanya kepadanya. Tok Ngulu dengan isteri dia tengok pada hamba ibadat tadi dan menangis keduanya. Tok Ngulu dan isteri dia menangis. Tengok hebatnya seorang hamba ibadat Tuhan itu. Dan menangis keduanya hingga subuh. Dia menangis tengok hamba ibadat pada subuh. Maka menyeru keduanya, memanggil keduanya, kedua Tok Ngulu dan isteri dia, akan saya dipanggil lah. Sekat tu lah. Ya, buat Isra. Dia.
Haji katalah. Tisakat maka menyeru keduanya. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tammim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.